Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uh, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama di dalam perkongsian dan kita menjengah ke 23 Ramadan pada hari ini. Dan hari ini saya nak berkongsi sedikit berkaitan topik yang saya bincangkan atau yang saya utarakan semalam ialah berkaitan dengan bahagian faraid anak perempuan. So hari ini saya nak tunjuk bagaimana keadaan-keadaan terjadinya pada setiap bahagian yang berbeza. Okey, so kalau apa yang saya cerita semalam, kiraan faraid untuk anak perempuan dia ada tiga jenis. Satu, okey. Okey, so untuk kiraan faraid anak perempuan dia ada 1/2, 2/3 dan asabah bi ghairi. Okey, asabah bi ghairi. Okey, bagaimana keadaan-keadaan ini boleh berlaku? Okey, so saya akan terangkan satu persatu untuk setiap keadaan. Okey. Untuk keadaan 1/2, okey, untuk keadaan 1/2, okey, ini kalau anak perempuan itu hanya seorang sahaja. Seorang sahaja anak perempuan. Okey, so kalau anak perempuan seorang, jadi dia akan mewarisi setengah ataupun separuh ataupun 1/2 daripada jumlah harta. Kerana ini ketetapan yang telah pun dibuat oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey, so tengok contoh dia. Okey, ini si mati. Okey, so si mati ditinggalkan isteri. Dia ada ibu dia. Ibu. Dan dia ada seorang anak perempuan. Okey. Okey, so di sini kesemua ialah waris fardu ataupun waris utama yang akan menerima bahagian masing-masing. So kalau tengok di sini, isteri akan dapat 1/8, ibu akan dapat 1/6 dan anak perempuan si mati akan dapat 1/2. Okey, so kalau tengok dari segi kiraan di sini, tengok contoh ya. Okey, so 8, 16, 24. So kalau pengiraannya, contoh kalau kita kata harta ada 100,000. Okey, 100,000 maknanya yang ni akan dapat 50,000. Okey. Okey, 50,000. Macam ni. Dalam bentuk table, kalau 1/8, maafkan saya perlu kalkulator. Okey, so kalau ibu akan dapat 1/6, jadi ibu si mati lah. Maksud saya ibu si mati akan dapat dalam 16,667. Okey, 1/8. Manakala mak pula akan dapat darab dengan 100,000. Okey, so mak akan dapat 12,000. Okey, so 12,500. Okey, ini total lah maksudnya. Tapi dia takkan dapat semua lagi sebab ada bahagian-bahagian asabah okey, akan dikira nanti. Okey, so kalau kita kira 1/8. Sekejap So 24, 6, 12, 18, 24. 6 darab 4, 24. 4/24. 8. 1 tambah 8. 8 darab
dengan 3, jadi 3 per 24. Okey, so 12 per 24. Okey. So 4 tambah 3 tambah 12. Okey, so kat sini dia akan dapat baki jumlah harta ialah 19 per 20 per 24. Total untuk kes 1/2 untuk bahagian seorang anak perempuan. Okey, jadi orang tanya di mana lagi balance 5/24. So 5/24 ni dikira sebagai baki. So kalau dari segi praktisnya negara kita, dia akan pergi ke Baitul Mal lah. Okey. Okay, ini kalau contoh ini saja waris yang ditinggalkan. Kalau dia ada waris adik-beradik yang lain, itu nanti kita kena bagi topik yang lebih advance. Saya pergi ke yang lebih mudah, itu waris utama dahulu. Okey. So ini kalau kes 1/2. Okey. Bagaimana kalau kes 2/3? Okey, kalau kes 2/3, okey, okey. So kes 2/3 dia merujuk kepada anak perempuan lebih daripada 2, sama ada 2 ke atas lah. 2 dan ke atas. Okey, so 2 ke 3 ke, dia merujuk kepada dia akan guna 2/3 punya kaedah. Okey, so contoh kat sini anak perempuan ada 2 orang. So anak perempuan 2 orang ni dia akan menguasai 2/3 jumlah harta. Okey. Dan dia tak ada anak lelaki Si mati tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, lain pula pengiraan dia, akan jadi asabah bi ghairi. Okey, pun sama, maksudnya 1/6 masih lagi merujuk kepada 16,667. 1/8 lebih kurang dalam tadi, lebih kurang dalam 12,000 lebih, tak salah saya. $12,500 dan 2/3 darab dengan 100,000. Okey, so dalam 66,000. So 66,000 ni dibahagikanlah. 6,000 dibahagikanlah, dibagi kepada 2 orang. 2 orang. Okey. Ini contoh dia So ini masing-masing akan dapat bahagian. Okey, lebih akan ada lebihan. Lebihan tu akan pergi ke Baitul Mal. Okey. Ataupun kalau adik-beradik kena tengoklah, adik-beradik ke ataupun ada bapa saudara ke. Okey. Okey. So satu lagi bahagian yang ketiga ialah asabah bi ghairi. Okey, asabah. Okey. Ini kalau asabah bi ghairi. Okey. So yang tiga ialah asabah bi ghairi kalau dia ada anak lelaki terdapat dalam keluarga inilah. Si mati meninggalkan juga anak lelaki. Okey, kalau si mati ada tinggalkan anak lelaki, this automatic kat sini tak jadi 2/3, dia akan jadi asabah bil ghairi. Okey. Okey, apa maksud asabah bil ghairi? Dia akan mengambil baki setelah dibahagikan kepada waris fardu. Okey, sama harta 100,000, 16,667 16,667 ditambah dengan 12,500. Jadi total kat sini 29,167. 29,167. Okey. So kat sini baki harta, okey, baki harta kat sini ialah 70,833. Okey, dia tak bagi sama rata, dia akan bagi mengikut pembahagian nisbah 2:1, di mana anak lelaki akan mengambil 2 bahagian dan anak perempuan mengambil 1 bahagian. So kalau kat sini anak perempuan 2 orang, anak lelaki seorang, jadi maknanya kat sini 2 bahagian di sini, 1 bahagian di sini dan 1 bahagian di sini. So yang ni kena dibahagi 4. So dapatlah bilangan berapa bahagian anak perempuan. Jadi kalau 70,833 kita bahagi dengan 4, dia akan dapat anak perempuan akan dapat dalam 17,700
708, 708, dan anak lelaki akan dapat sekali ganda daripada nilai ini. Okey, so 17,708 untuk anak perempuan, dan anak lelaki akan dapat sekali ganda iaitu sebanyak RM35,416. Okey, ni kalau ditinggalkan RM100,000. Jadi ini perkongsian saya secara dengan contoh berjadual berkaitan dengan pengiraan bahagian faraid untuk anak perempuan, iaitu 1/2 jika dia seorang sahaja anak perempuan tanpa ada anak lelaki, 2/3 jika dia ada dua orang anak perempuan dan dua orang terlebih anak perempuan, 2/3 dibahagikan, dan dia akan pakai kaedah asabah bi ghairi jika ada anak lelaki dalam keluarga si mati. Okey, so itu sahaja yang kita boleh kongsikan pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.